Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah hari ini kumpulan kami akan membuat pembentangan bertajuk Kod Khusus GMGM 3043 Pembangunan Organisasi. Tajuk kumpulan kami adalah Penilaian Prestasi Pekerja untuk Pembangunan Organisasi. Untuk makluman pensyarah, kami terdiri daripada 6 orang ahli kumpulan dan saya nombor matrik 274747 Nur Azamuddin bin Abu Kasim akan menerangkan berkenaan dengan pengenalan. Baiklah, seterusnya pengenalan menurut IPHAS 2017, penilaian prestasi adalah proses tahunan yang melibatkan menilai prestasi dan produktiviti pekerja terhadap set objektif yang telah ditetapkan. Ia juga membantu dalam menilai kemahiran pekerja, bidang kekuatan dan kelemahan, dan keputusan penilaian prestasi menentukan penetapan gaji dan kenaik pangkat kerja. Seterusnya, penilaian prestasi adalah penting untuk meningkatkan produktiviti pekerja dan meningkatkan hasil mereka. Objektif penilaian prestasi setiap organisasi menggunakan kaedah penilaian yang berbeza-beza. Sistem pengurusan sumber yang semakin meningkat profesional melaporkan bahawa kaedah penilaian prestasi perlu memanfaatkan hasil prestasi. Setiap kaedah penilaian prestasi mempunyai kekuatan dan kelemahan yang berbeza-beza untuk menilai setiap prestasi pekerja. Terusnya, penyertaan masalah. Yang pertama adalah ekonomi global telah memaksa organisasi dalam sektor swasta maupun awam untuk menekankan ketelusan accountability dan kecekapan untuk meningkatkan produktiviti. Bucket and Halligan 2006, Old and Mayer 2015. Yang kedua, penilaian prestasi adalah meluas dan ia berpotensi sebagai instrumen penting bagi organisasi untuk memanfaatkan pekerja mereka sepenuhnya. Manakala penilaian prestasi digunakan untuk keratan rentas pekerja dan dalam berbeza peringkat, kadangkala ia dilihat sebagai hanya bersifat pentadbiran, agak mekanikal, tiada berkesan dan berkhidmat sedikit atau tidak tujuan ke arah peningkatan prestasi pekerja. Sweden EN 2023. Seterusnya, yang ketiga, penilaian prestasi turut dilihat sebagai sistem formal semakan dan penilaian prestasi tugas individu atau pasukan. Titik kritikal dalam definisi ialah perkataan formal, kerana pada hakikatnya pengurus hanya menyemak prestasi individu secara berterusan. Dauda dan Lauki 2021. Seterusnya, penilaian prestasi selalunya merupakan aktiviti yang negatif, tidak disukai dan seolah-olah mengelak penguasaan, malah dalam satu tinjauan oleh Armstrong dan Baron 2005, hampir 80% pekerja menyatakan tidak berpuas hati dengan penilaian prestasi mereka. Seterusnya, saya serahkan pada rakan saya untuk slide selanjutnya. Assalamualaikum, saya Muhammad Ikhwan Aidid bin Ismail, nombor matrik 275268. Sekarang ini kita akan masuk ke kaedah diagnosis. Ini adalah satu aliran kaedah yang digunakan untuk diagnosis. Yang pertama adalah kaedah penilaian maklum balas 360, kaedah skala penilaian, kaedah insiden kritikal, kaedah penarafan, kaedah piawaian kerja, kaedah esei, kaedah pengagihan paksa, kaedah skala penilaian berlabuh tingkah laku. Yang pertama, kaedah diagnosis adalah kaedah penilaian maklum balas 360 darjah, adalah satu kaedah yang paling popular yang melibatkan input penilaian daripada pelbagai peringkat dalam firma serta sumber luaran. Kaedah ini juga adalah di sekelilingi pekerja yang dinilai boleh memberikan penilaian termasuk pengurus kanan, pekerja itu sendiri, penyelia, pekerja bawahan, rakan sebaya, ahli pasukan dan pelanggan dalaman atau luaran. Maklum balas 360 darjah memfokuskan pada kemahiran yang merentasi sempadan organisasi. Yang kedua adalah kaedah skala penilaian. Kaedah penilaian prestasi yang menilai pekerja mengikut faktor yang ditentukan. Ia merekodkan pertimbangan mereka tentang prestasi pada skala termasuk beberapa kategori, biasanya 5
hingga 7 dalam bilangan ditarifkan oleh kata sifat seperti cemerlang, memenuhi jangkaan atau memerlukan penambahbaikan. Sistem ini memberikan penilaian keseluruhan serta kaedah ini secara amnya membenarkan penggunaan lebih daripada satu kriteria prestasi. Kaedah skala penarafan adalah kesederhanaan yang membenarkan penilaian pantas ramai pekerja. Yang ketiga adalah kaedah insiden kritikal. Kaedah penilaian ini adalah memerlukan penyimpanan rekod bertulis tindakan kerja yang sangat menguntungkan dan tidak menguntungkan. Apabila tindakan sedemikian, insiden kritikal menjejaskan keberkesanan jabatan dengan ketara sama ada secara positif atau negatif pengurus mencatatnya. Pada penghujung tempoh penilaian, penilai menggunakan rekod ini dan data lain untuk menilai prestasi pekerja. Penilaian lebih berkemungkinan meliputi keseluruhan tempoh penilaian dan tidak tertumpu pada beberapa minggu atau bulan yang lalu. Keempat, kaedah esei. Kaedah penilaian prestasi ini adalah penilai menulis naratif ringkas menerangkan prestasi pekerja. Kaedah ini memberi tumpuan kepada tingkah laku melampau dalam kerja pekerja dan bukan pada prestasi harian rutin. Penarafan jenis ini bergantung pada keupayaan menulis penilai. Penilai yang mempunyai kemahiran menulis yang sangat baik boleh membuat pekerja marginal berbunyi seperti seseorang yang berprestasi terbaik. Penguruh yang percaya bahawa kaedah esei bukan sahaja yang paling mudah tetapi juga pendekatan yang boleh diterima untuk penilaian pekerja. Kelima, kaedah piawaian kerja. Kaedah penilaian prestasi yang membandingkan prestasi setiap pekerja dengan standard yang ditetapkan SOP. Piawaian mencerminkan keluaran biasa seorang pekerja biasa yang beroperasi pada kadar biasa. Kelebihan kaedah piawaian kerja sebagai kriteria penilaian ialah objektiviti. Para pekerja melihat bahawa piawaian adalah objektif dan mereka harus memahami dengan jelas bagaimana piawaian itu ditetapkan. Pihak pengurusan juga mesti menjelaskan rasional bagi sebarang perubahan kepada piawaian. Kaedah penarafan. Kaedah penilai prestasi ini, penilai meletakkan kedudukan semua pekerja daripada kumpulan mengikut prestasi keseluruhan. Contohnya, pekerja terbaik dalam kumpulan diberi kedudukan tertinggi dan yang kurang baik diberi kedudukan terendah. Perbandingan berpasangan ialah variasi kaedah pemeringkatan di mana prestasi setiap pekerja dibandingkan dengan setiap pekerja lain dalam kumpulan. Pekerja yang menerima bilangan perbandingan yang paling baik akan menerima kedudukan tertinggi. Terima kasih Saudara Ikhwan. Saya 275059 Muhammad Isyam bin Jamal. Saya sambung berkenaan dengan pembentangan kumpulan saya iaitu kaedah diagnosis. Yang ketujuh adalah kaedah pengagihan paksa di mana kita memerlukan penilai menetapkan individu dalam kumpulan kerja kepada bilangan kategori terhad sama dengan taburan frekuensi biasa, bertujuan untuk mengelakkan pengurus daripada bersikap terlalu lembut dan mempunyai bilangan pekerja yang tidak seimbang dalam kategori superior. Sini kita tengok maknanya pengurus yang lemah lembut dengan staf mereka. Mengandungi satu siri kumpulan pernyataan dan penilai menyemak keberkesanan pernyataan itu menerangkan setiap individu yang dinilai. Kaedah pilihan paksa mengandungi dua pernyataan yang kedua-duanya mungkin positif atau negatif. Sambung lagi berkenaan dengan kaedah diagnosis. Yang ke-8 adalah kaedah skala penilaian berlabuh tingkah laku, di mana kaedah ini yang menggabungkan elemen skala penilaian tradisional dan kaedah insiden kritikal. Pelbagai tahap prestasi ditunjukkan sepanjang skala dan dengan setiap diterangkan dari segi tingkah laku kerja khusus pekerja. Kaedah ini menggunakan penambat tingkah laku yang berkaitan dengan kriteria yang diukur. Pengupasayan ini menjelaskan maksud setiap titik pada skala dan mengurangkan bias penilai dan ralat dengan menambat penarafan. Teknik penilaian kaedah ini juga boleh dipertahankan di mahkamah kerana ia berdasarkan tingkah laku kerja sebenar yang boleh diperhatikan. Okey, sambung slide seterusnya kepada sahabat saya, Firdaus, silakan. Baik, terima kasih Encik Syam atas penyampaian tadi. Saya Muhammad Firdaus bin Susudi, nombor matrik 274306. Baik, saya akan menerangkan berkenaan dengan konsep sistem penilaian prestasi. Sistem penilaian prestasi seperti yang ditarikkan oleh Van Dijk dan School 2015 adalah kaedah dan proses yang digunakan oleh organisasi untuk mengukur dan menilai tahap prestasi pekerja mereka serta memberi mereka maklum balas. Kedua-dua objektif pentadbiran dan pembangunan mungkin dilaksanakan oleh prosedur ini. Malah penilaian prestasi adalah kaedah yang penting untuk mengendalikan pekerja. Menyatakan dengan jelas tujuan penilaian prestasi dan tindak balas terhadap reaksi pekerja
ianya adalah kritikal kepada kejayaan penilaian prestasi pekerja. Dalam konteks organisasi, penilaian prestasi ialah penilaian sistematik yang melibatkan penilaian kualiti atau merit kaki tangan oleh pihak atasan atau orang lain yang biasa dengan prestasi kerja mereka. Ianya disifatkan sebagai penarafan merit di mana seseorang individu dinilai sebagai lebih baik atau lebih buruk berbanding orang lain. Tujuan asas dalam penarafan merit ini ianya adalah untuk memastikan kelayakan pekerja atau untuk kenaikan pangkat. Penilaian prestasi adalah cara yang sistematik dan objektif untuk menilai nilai atau keupayaan seseorang pekerja dalam melaksanakan tugasnya. Proses penilaian prestasi seperti yang kita nampak dalam chapter ianya terbagi kepada 5, iaitu yang pertama mengenal pasti matlamat prestasi tertentu, yang kedua mewujudkan kriteria prestasi, yang ketiga pelaksanaan kerja oleh pekerja, yang keempat penyelia menilai prestasi pekerja, dan yang kelima penilai dan pekerja menyemak prestasi pekerja. Saya serahkan seterusnya kepada Encik Syarafuddin. Terima kasih kepada sahabat saya, Encik Daus. Saya Muhammad Syarafuddin Nordin, nombor metrik 27471. Saya akan terangkan tentang halangan pelaksanaan penilaian prestasi kerja. Yang pertama, penilaian terhadap prestasi dan potensi pekerja digunakan oleh setiap organisasi sama ada secara formal atau tidak formal. Namun, ini penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Terdapat halangan tertentu yang menentang sistem penilaian yang berkesan. Yang kedua, halangan kepada penilaian prestasi kerja yang berkesan boleh dikumpulkan dalam 3 kategori. Yang pertama, andaian yang salah. Yang kedua, halangan psikologi. Dan yang ketiga, masalah teknikal. Josel 2014. Yang pertama, andaian yang salah. Oleh kerana andaian yang salah dari pihak yang berkenaan, pihak atasan dan bawahan, sistem penilaian ia tidak fungsi dengan baik atau tidak objektif. Bertentangan dengan sistem penilaian termasuk andaian bahawa pengurus secara semula jadi ingin membuat penilaian yang adil dan tepat terhadap orang bawahan. Kedua-dua pihak atasan dan bawahan menunjukkan keseluruhan untuk menyalakan proses penilaian formal serta mengambil kira mereka dalam peranan kerja masing-masing. Pengurus yang kadang-kadang menganggap bahawa pendapat peribadi adalah lebih baik daripada penilaian formal dan kurang menggunakan prosedur penilaian dan sistematik. Andaian pengurusan mengikut naluri tidak sah dan membawa kepada penilaian belah sebelah. Yang kedua, halangan psikologi. Terdapat beberapa blok psikologi yang menentang kebersamaan sistem penilaian. Perasaan tidak selamat, pengurus membuat penilaian sebagai beban tambahan. Pengurus menganggapkan kegagalan orang bawahan adalah sebagai kelemahan daripada kepimpinan mereka dan pengurus yang suka menafikan prestasi buruk kepada orang bawahan. Kerana halangan psikologi ini, pengurus tidak cenderung untuk jadi tidak berat sebelah atau objektif dalam menilai orang bawahan mereka. Iaitu mengalahkan tujuan asas penilaian. Yang ketiga, masalah teknikal. Reka bentuk orang penilaian prestasi telah mendapat perhatian terperinci daripada ahli psikologi. Tetapi masalah mencari kriteria yang mencukupi masih wujud. Paling baik, kaedah penilaian adalah subjektif, tidak mengukur prestasi dalam mana-mana tetapi dalam pengertian yang paling umum. Kesukaran teknikal utama dalam penilaian terbagi pada 2 kategori. Yang pertama, masalah kriteria dan darutan yang mengurangkan kesahihan keputusan. Saya serahkan kepada sahabat saya untuk berkata. Terima kasih Encik Syarafuddin. Nama saya Syarul Azmi bin Hashim, nombor metrik 275187. Saya akan membentangkan tindakan mengatasi halangan. Mengambil tindakan yang sewajarnya ke arah ini boleh mengurangkan kesan halangan ini jika tidak menghapuskannya sama sekali. Langkah-langkah berikut boleh diambil. Antaranya adalah kebolehpercayaan sistem penarafan yang boleh diperoleh dengan membandingkan penarafan 2 individu dengan orang yang sama di antara pekerja. Diperoleh dengan membandingkan penilaian penyedia yang diberikan sekarang dengan penilaian pada masa hadapan. Tahap kebolehpercayaan dalam sistem penilaian tidak boleh setinggi ujian psikologi.
kerana asasnya adalah percubaan untuk menganggar secara objektif dan ia berkaitan dengan subjek yang lebih ketara. Okey, sistem penilaian boleh direka bentuk untuk membantu dalam meminimumkan kesan yang tidak diingini. Sistem harus memberi tumpuan kepada analisis objektif dalam organisasi ataupun prestasi dari segi peristiwa, pencapaian atau kegagalan individu-individu tertentu dalam organisasi. Dengan kasusnya, penarafan mesti dibuat di atasan yang terdekat. Bagaimanapun, jabatan atau kaki tangan boleh memikul tanggungjawab memantau sistem penilaian prestasi pekerja. Walaupun jabatan kaki tangan tidak boleh mengubah sebarang penilaian, tapi ia boleh menunjukkan ketidakkonsistenan kepada penilai seperti kekasaran, pelonggaran, kecenderungan memusat. Penarafan hendaklah disemak dengan penerima kadar. Proses ini membantu untuk mengetahui di mana dia berdiri, apa yang dia jangkakan untuk dilakukan, apakah kekuatan dan kelemahannya, dan apakah tindakan selanjutnya. Secara tidak langsung meletakkan orang bawahan ini dalam kedudukan untuk meningkatkan prestasi dan meminimumkan rintangan dalam bekerja. Sistem penilaian yang berkesan hendaklah disokong oleh sistem maklum balas yang berkesan. Pekerja sering berasa takut jika maklum balas selepas penilaian dibuat tidak diberikan atau maklum balas yang menjadi ancaman kepada mereka. Pengurus harus sedar bahawa penilaian prestasi bukan hanya sistem mencari kesalahan tetapi ia bertujuan untuk meningkatkan prestasi pekerja itu sendiri dalam organisasi supaya mencapai objektif. Faktor yang terakhir pula tetapi yang paling penting adalah untuk sistem penilaian yang berkesan ialah falsafah pengurusan yang menyokong. Falsafah itu hendaklah merangkumi organisasi dengan contoh yang baik daripada pengurusan atasan hingga ke pengurusan bawahan. Harus diingat bahawa mewujudkan iklim di mana penilaian berkesan dan boleh dipercayai memerlukan masa dan kesabaran yang tinggi. Iklim berorientasikan matlamat di mana tidak formal adalah kata kunci perhubungan kerja, komunikasi dan pengendalian perniagaan di kalangan pekerja di semua peringkat, menyokong pembangunan kaedah penilaian prestasi yang berkesan di dalam organisasi. Seterusnya, saya serahkan kepada Saudara Firdaus untuk kesimpulan. Baik, saya akan menerangkan berkaitan kesimpulan di atas semua isi-isi yang telah dibaca oleh rakan-rakan. Okey, kesimpulannya adalah menilai prestasi pekerja adalah sangat penting dalam setiap organisasi tanpa mengira saiz kerana ia membantu pekerja meningkatkan prestasi mereka dan dengan itu juga membolehkan mereka menjadi berkesan dan cekap dalam kerjaya yang diceburi. Sarjana yang berbeza mempunyai pelbagai konsep yang berbeza mengenai penilaian prestasi berhubung dengan prestasi pekerja dan pekerja yang berbeza dari pelbagai organisasi melihat penilaian prestasi secara berbeza. Terdapat bukti konklusif bahawa penilaian prestasi adalah penting ke atas prestasi pekerja. Walau bagaimanapun, ketidakcukupan dalam penilaian prestasi berkaitan dengan konteks struktur organisasi manakala yang lain dikaitkan dengan proses. Walau bagaimanapun, mungkin terdapat matlamat lain. Masalah yang berpotensi dengan penilaian prestasi berkemungkinan penyebab banyak ketidakpuasan hati kerana ada yang mengharapkan terlalu banyak daripada satu pelan penilaian. Namun, sistem yang direka bentuk dengan betul boleh membantu mencapai objektif organisasi dan meningkatkan prestasi pekerja. Sekian itu sahaja penyampaian slide presentation daripada kumpulan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.